Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min as-salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi na'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya widr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa nasur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukru Allah. Bismillah masyaallah la yasifu su'allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhibal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian tazkirah kita kali kedua Ramadan ini. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sama-sama kita berhajat untuk ayah saya yang memang dalam ICU. Mudah-mudahan nampak macam makin boleh, insyaAllah. Kita mohon teruslah bulan Ramadan ni ada pendarahan di usus dia. Memang kritikal, darah bukan sikit keluar, setengah baldi keluar darah. Itu kita mohon pada Allah Ta'ala biar itulah. Maksudnya saya terlepaslah nak berbuka dan bersahur dengan dia. Bulan Ramadan ni tak ada, pasal dia memang tak boleh puasa. Mohon kita doakan, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung balik dengan pengajian kita, iaitu kita sentuh sikit masih lagi dalam bulan Ramadan. Saya nak ambil sedikit di hujung tajuk Fadilat bulan Ramadan. Tengok sikit, kita tunjuk pasal kita dah hampir dah hujung di fasa yang akhir. Panjang umur kita dapat lagi tambah lagi 8 hari, biar kita dapat cukup satu bulan Ramadan. Pendek tak boleh buat pula, kita berpuasa terus, berpuasa selama-lamanya, kata Datuk Ismail Gamus. Tu dia pun pergi 7 Ramadan, 4 tak cukup, 10 Ramadan. Fasa yang pertama 7 Ramadan malam Jumaat 12.32 malam. Tu yang kata Habib Zainal, Ustaz Ismail Gamus dah raya dah. Habib Zainal setengah jam pada Tuan Guru meninggal, dia sampai, dia kata Tuan Guru dah raya. Raya dia, bukan raya yang sini, bukan mencun, bukan apa. Raya di sana, tuan-tuan. Kalau tak percaya, buka dalam kitab Al-Jauhar Al-Mahfuz, cerita macam mana keadaan hari raya sebenarnya. Kita tengok malam ni sebentar Abu Zar, na'udzubillah minasyaitonirrajim, Abu Zar Al-Ghafari radhiyallahu an berkata, kami puasa bersama Rasulullah SAW, dan ketika pada malam 23, yakni 23, Nabi SAW berdiri sembahyang hingga habis sepertiga malam. Kemudian pada malam 24 tidak keluar, dan pada malam 25 keluar dan sembahyang dengan kami hingga tengah malam. Kemudian kami berkata, andaikan kami terus sembahyang malam ini andaikan kami teruskan sembahyang malam ini, maka sabda Nabi SAW, siapa yang keluar dan sembahyang isyak berjemaah bersama imam sehingga pulang imamnya, maka dicatat untuknya pahala seperti bangun semalam, satu malam Ramadan. Ini cerita zaman Rasulullah SAW. Akhir Ramadan tu memang Nabi terus di masjid. Di awal memang Nabi ada di rumah. Itu tak salah sembahyang di rumah, sembahyang sunat. Ini menceritakan pahala waktu kita Ramadan. Ini dikira, ada yang kira malam 21 malam tadi, ni malam 22, besok malam 23. Tak kira. Itu pendapat atau pengalaman daripada alim ulama. Ni
Yang pentingnya ni kita follow Tok Imam. Pahala follow Tok Imam sampai habis. Saya ingat Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari sebut, tak kira sembahyang Ramadan ke, sembahyang fardu ke, kita minimum sekali kita ikut imam ni, kita sempat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali ataupun 10 kali minimum, kata dia. Pasal apa? Itu zikir yang nak menyelamatkan kita besok di dalam liang lahat. Salah satu perisai, salah satu peluru kita nak menghadap malaikat Munkar dan Nakir, kata Syekh Nuruddin. Itu zikir paling minimum. Bayangkan kalau kita tak bangun selagi imam tak bangun, macam mana pahala dia? Rugi tak rugi? Kadang-kadang kita tak perasan. Kita bangun, Tok Imam baca ya Assalamualaikum, kita pun dah bangun, tuan. Rugi tak? Memang serugi-ruginya. Kena pula ini bulan Ramadan, tuan. Dan kemungkinan ini Ramadan yang terakhir, kata TV Al-Hijrah. Hari-hari saya tengok risau, tuan. Risau bila disebutkan hari-hari, kena pula yang sebut tu Ustaz Tirmizi. Dia buat iklan tu, yang sebut tu salah seorang yang hafal Quran, hafiz, juara dunia, betul, international. Yang international Bertengganu. Yang satu lagi Tirmizi, dia tu pun juara juga di Terengganu. Dua-dua hebat. Tak apa, bukan tadabbur, dia tukang ngaji. Apa dia kata? Kemungkinan ini Ramadan yang terakhir. Allah. Kalau Allah nak buat, boleh tak? Kalau Allah nak buat, boleh tak boleh? Allah kan, bukan manusia, bukan kerajaan Malaysia, bukan kerajaan Selangor, bukan kerajaan negeri, bukan kerajaan Amerika. Yang nak buat tu kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila Allah boleh buat. Ni Allah buat COVID, betul tak betul? Bukan Yahudi, bukan Cina, bukan India, bukan Nasrani, bukan siapa. Yang buat, yang cipta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hantar untuk mengingatkan kita yang memang terleka, tersuka sangat duduk dunia ni macam lama, betul? Macam lama sangat nak hidup. Padahal seorang pergi di Kasawari, betul tak betul? Kasawari ni sebenarnya tempat kita mampir, kata Tuan Haji Daud, betul? Mampir ni apa? Singgah, tuan. Tempat kita singgah. Tak kira lah, rumah saya tinggi ustaz, susah malaikat nak datang. Tingkat 2, tingkat 5, jangan harap. Lagi tinggi lagi sampai, tuan-tuan. Tu atas kapal terbang hilang tak? Bukan mati, hilang terus kapal terbang, betul? Tinggi tak? Beribu kaki. Bangun ni dalam air laut, di dasar laut, beribu-ribu meter dalam. Mati tak? Mati 50 orang. 50 orang mati. Bukan dalam bot, tuan-tuan, dalam kapal selam buatan Jerman. Pecah 3, tuan-tuan. Habis. Allah nak buat bila-bila, tuan-tuan. Kita nak lari mana, tuan-tuan? Kata Tok Guru ni Abdul Aziz, saya baru baca pagi tadi tu. Kita nak ke mana? Kita nak lari mana, tuan-tuan? Tak ada lain. Surah Yunus ayat 50. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak kembali kepada Allah Ta'ala, dalam surah Yunus, Allah bagi umur, Allah bagi badan sehat, Allah bagi cukup semua. Allah bagi kompas. Kompas apa? Kompas kehidupan. Ada tak dalam Quran? Ada. Contohnya kompas Al-Mulk. Nak menunjukkan hebatnya Allah Ta'ala. Tak percaya, tuan-tuan, tolong cari kitab ni, karangan Tuan Guru Syari Abdul Rahman. Ada kompas ni, surah Al-Mulk. Cari, tuan-tuan, hebatnya terjemahan, tafsiran dalam surah Al-Mulk. Nak tengok hebatnya, berkatnya, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jangan kita biarkan diri kita tergadai masa habis, maghrib habis, isyak habis, subuh habis, zuhur habis dengan bab dunia. Nampak COVID pun bertenang, padahal COVID tu depan mata, betul? COVID tu
Virus tu depan mata. Kita yang diingatkan depan mata. Kalau tak, kenapa kita pakai topeng? Nak bersalam pun tak berani. Salam kan? Sini, betul? Allah, takut jantung kan. Sebenarnya sakit jantung tu ya, macam sakit jantung. Orang nak salam tak jadi ya? Sakit jantung tu. Tu takut kita nak salam. Kawan, jiran, adik-beradik pun tak berani ya? Baru ni saya jumpa dekat hospital adik-beradik saya, semua tak berani salam. Takut tuan-tuan, ya Allah, apa salahku? Tu kena renung kita, adik-beradik tu kan. Nampak? Kena renung kita bab-bab ni. Tu peringatan, maksudnya peringatan Allah depan mata, maksudnya dah dibagi dulu. Zaman Fir'aun nampak laut dibelah oleh Nabi Musa, izin Allah dengan tongkat dia, betul? Fir'aun dapat secara langsung ke depan mata. Yang dalam handphone ni live streaming, orang luar tengok, betul? Itu dapat live streaming. Yang depan mata Fir'aun tengok depan mata. Tu pun degil nak mampus tu kan. Ya, pasal masa bila dia mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan Musa, waktu dah tenggelam dalam dasar lautan. Tu Allah pelihara mayat itu sampai sekarang orang boleh tengok. Dan diselidiki oleh penyelidik daripada Perancis. Akhirnya penyelidik tu pun masuk Islam. Pasal apa? Pasal dia diceritakan, cerita Fir'aun tu dah ada dalam Quran. Dibuka Quran, dibacakan balik, sama apa benda yang berlaku. Penuh dengan garam tuan-tuan. Dalam mayat Fir'aun tu ada garam. Allah pelihara. Muka dia, kata tuan guru saya, dia pergi ziarah Fir'aun nya tu, muka dia memang betul-betul macam Fir'aun. Faham tak faham tu ya? Perangai memang macam Fir'aun. Muka tu menyakit hati. Pasal nak ziarah itu kena masuk dalam museum, kena bayar. Bukan sikit, berdolar-dolar kan. Mesir tak main duit rial, dia main dolar. Nampak? Dah lah menyusahkan orang. Dulu ni nak tengok dia pun lagi susah. Tak payah pergi tengok, dia kata. Tu ya, saya tak lupa Ustaz Akil Hai cerita. Dia bawa orang pergi umrah, pergi ke tempat Fir'aun tu, pergi ziarah. Sampai kat tempat tu, dia panggil makcik-makcik yang ziarah tu, apa nak buat makcik kat sini? Al-Fatihah. Betul kerja. Tak ada kerja kan. Jangan main-main ya. Ada yang pergi situ dalam keadaan uzur ya, umpan uzur, tapi dia tak tahu macam mana jin yang menjaga mayat Fir'aun tu ganggu dia sampai balik ke Malaysia kan. Sakit dia. Nampak? Gangguan dia. Tu Fir'aun memang menyusahkan tu. Dia dapat peringatan Allah depan mata. Bani Israel pun sama juga. Waktu melintas tu bukan dia melintas tempat lain, betul? Yang dia melintas tu dasar lautan. Pun depan mata tuan-tuan. Allah tunjuk. Ada Ustaz Fazrul dah baca My Quran Time, betul? My Quran Time. Ustaz Fazrul baca. Ditunjukkan, diceritakan dalilnya. Bani Israel degil memang yang amat sangat. Dan kita ni sekarang Allah bagi depan mata tuan-tuan. Macam mana? Dah depan mata Allah bagi pula My Quran Time. Allah, 10 juzuk tuan. Dah 10 juzuk, satu hari satu muka. Saya follow tuan. Saya pun involve juga. Dipanggil juga, masuk. Duduk rumah, masuk TV tuan. Duduk rumah, buat live di TV, masuk TV. Tu involve juga. Maksudnya apa? Kena renung. Hadiah yang paling hebat Allah bagi tengah COVID pun ada juga Quran Time. Cuba renung, kalau tak ada COVID, agak-agak ada tak My Quran Time? Belum tahu. Yang mungkin ada tilawah internasional. Betul? Tilawah kebangsaan. Itu je. Yang ni 4 jam satu hari. Dibuka satu muka surat, satu muka. Bukan baca je, ada taranum dia, ada hukum tajwid dia. Cukup lengkap daripada basic sampai 10 juzuk sekarang. Daripada orang tak tahu, orang boleh follow tuan-tuan. Macam mana tuan? Ada follow tak ada follow? Ada follow. Kena follow tuan-tuan. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Allah ni renung kita ni dengan peringatan macam-macam. Cuba renung tuan. Allah kenal lah kita. Dia yang buat kita, dia memang kenal. Ni Allah bagi Ramadan, dah masuk pun akhir 10 yang akhir. Maksudnya Allah tengok kita ni, hamba ni nak masuk syurga ataupun tidak. Allah tengok tuan-tuan, kita ni menyungguh ataupun tidak dengan
pintu syurga yang Allah buka. Allah tahu tak kita ni menyungguh atau tidak? Agak-agak Allah tahu, tuan-tuan. Zaman Rasulullah SAW nak ceritakan dalam surah At-Taubah, baru dibacakan baru ni. Apa dia cerita? Kaum munafik zaman Nabi, Nabi ajak pergi perang nak menangkan Islam. Nabi ajak, tak hendak pergi, tak hendak bantu. Banyak sangat alasan dia. Nampak? Bila Nabi balik pada perang, Nabi dijumpai oleh orang munafik ni. Aku minta maaf ya Rasulullah, aku sibuk macam-macam kerja, keluarga ya Rasulullah, minta maaf. Nabi maafkan. Nabi memang first class, tuan. Memang dia maafkan. Tapi kena ingat, Allah perhati orang munafik. Maknanya Allah tahu perangai, tak boleh tipu. Diceritakan dalam surah At-Taubah, kita ni kalau bermain-main membohongi, apalagi membohongi Nabi Muhammad SAW, apalagi kita ni menyama-nyama atau melakon depan Allah Ta'ala, tak boleh lari, tuan-tuan. Yang Allah bagi peluang hari ni malam 22 dah, tinggal lagi 8 malam, 7 malam. Allah tengok kita. Kalau kita bersungguh nak berpuasa, kita bersahur contohnya. Betul? Kita nak puasa nyungguh ni, puasa sahur tak? Sahur. Kita tak sahur dengan air kosong ni, tuan. Kalau betul-betul sungguh, air kosong, buah kurma, kata Rasulullah SAW. Ada lagi tak? Ada. Kita ada nasi, makan sikit biar ada tenaga. Menyungguh nak puasa. Kalau dia tak menyungguh puasa, dia kata dalam hati, kan tengah hari aku dah kerja berat, aku nak minum, aku nak sokok. Berlaku depan mata saya. Depan mata saya, tengah hari nak pergi Zohor ni, kawan tu kerja berat lah tepi jalan, tenang tentu. Kita nak tegur tak terdaya kan? Lengan tu nampak ada apa? Lukisan. Ada lukisan, ada tatu dia, lepas tu ada bentuk lagi tu. Sadar, tuan-tuan. Saya terat dengan saya, tak jadi. Saya tak ada sadar, tak berani tegur, tuan-tuan. Tapi dia tak ada bab malu tu, tak ada. Azan tengah memandang, malu dan boleh hisap kau dengan TOS tu. Allah, tuan. Ni kena renung kita bab-bab tu. Dengan keadaan bala yang Allah bagi, kita tak macam India, kan. India tak cukup unggun api nak pakai orang, kan. Tak cukup vaksin. Tadi saya baca dah 3 jam tunggu nak dapat, bukan dapat ubat, nak oksigen aja. 3 jam tunggu, mati juga nak kita. Nampak? Tu kena renung kita. Kita ni banyak sangat kita punya nikmat yang Allah bagi. Tak macam tempat lain. Ada nikmat, bukan makan, nikmat Al-Quran. Tu kompas yang paling hebat nak membawa kita kepada Allah Ta'ala. Boleh, tuan-tuan, menyungguh kita. Menyungguh ni bulan Ramadan, kalau boleh datang awal maghrib berjemaah kita. Bukan ibadat berat pun sebenarnya, tapi menyungguh kita nak follow Nabi. Biar kita dalam masjid, dalam surau. Pukul 3 datang lagi. Betul? Ni lepas ni balik, rehat sekejap, ambil masa untuk tidur, ledap sikit, sambil tu baca Quran juga. Janganlah tak habis Quran, tuan-tuan. Allah tengok kita ni, berpuluh-puluh tahun tiap-tiap Ramadan, betul? Takkan tak boleh 2-3 juzuk, tuan-tuan. Paling koman pun 15 juzuk, betul? Kalau satu hari 5 muka surat, 5 muka surat satu hari, 5 waktu kali 5, berapa? 25 muka surat, 1 juzuk suku boleh habis. Tu, janganlah. Itulah salah satu persiapan kita. Kena pula kita dah berumur macam ni. Boleh, tuan-tuan? Menyungguhlah. Tak ada tempat lain, tuan. Saya tengok bapak saya dah masuk wire sini, dah masuk wire sini, sini dah tak boleh buang air lagi, macam-macam. Dia tengok saya datang ziarah tu, dia tengok. Kau tengok juga, kau tengok. Kau ziarah. Jangan main-main. Kau pun besok sama juga, dia kata. Tak terdaya kita. Down terus kita. Pak. Jangan kita tengok orang tu sakit, orang tu susah, tak terdaya makan pakai pipe, kan? Sedut air. Dah tak puasa dah, air masuk. Jangan main. Kita pun akan berlaku juga, tuan-tuan. Bukan kita boleh sihat terus. Betul, saya 16 gig, Ustaz, kekuatan saya. Sombong dia. Tak, 16 gig ke 32 gig ke, ada lagi external hard disk ke? Tak, akhirnya habis. Pasal tu kita dalam surah Yunus, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Bila kembali kepada Allah Ta'ala, mesti ada bekal nak menghadap Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah dah bagi peluang umur, Allah dah bagi badan sihat,
Allah dah bagi harta, dah bagi ilmu, semua cukup. Kita kena balik kepada Allah. Tu yang kena ada hati yang sejahtera. Bila balik menghadap Allah, kita ada hati yang sejahtera. Tu ni kita kena follow pada Nabi, ya. Bila sembahyang dia tak keluar terus sampailah habis. Tu nampak kadang-kadang kawan tu risau, khawatir tidak sempat bersahur. Tengok Nabi qiyamul lail tu, sampai sahabat tu bagi tahu, bimbang, ya, malam 26, pada malam 27 keluar dan mengumpul semua keluarga dan sembahyang bersama kami, hingga kami khawatir jikalau tidak sempat bersahur. Allah, tuan. Berlaku tak kita dulu? Berlaku. Bukan sahur, buka puasa pun bimbang. Zaman tak ada COVID kan, kita boleh buka puasa kat masjid, kat surau. Kita tengah sembahyang maghrib, dah buka tadi lah kurma dan air, tu sembahyang maghrib. Tengah-tengah sembahyang maghrib tu ada bunyi tutup periuk jatuh. Bimbang kata. Bimbang tuan, takut lauk habis. Tu jadi tak khusyuk. Buat sembahyang. Tu ni nak bersahur dan nak habis waktu sahur. Tu sebab tu Allah sayang kita ni. Masa tu kita disuruh bersahur bukan pukul 1 pagi, bukan 2 pagi, bukan pukul 10 malam. Itu bukan sahur, itu panggil supper. Betul. Makan malam tu, ya. Tu kena kita. Sahur dalam kitab lama suruh kita akhirkan waktu bersahur, bukan lepas subuh, waktu sebelum subuh. Kemudian ada warna oranye, apa dia? Waktu imsak. Nampak, kita cukup lengkap. Apalagi waktu berbuka dicepatkan. Nampak sayangnya Allah Ta'ala kita kepada kita punya bab puasa. Pasal apa? Pahala puasa Allah punya, tuan-tuan. Pahala semayang, saya kita dulu betul, pahala semayang dikira orang. Kita sembahyang tarawih, sunat tarawih, sunat pahala dia macam fardu. Nampak je 2 rakaat sembahyang sunat je tu, tak ada apa pun, boleh buat kat rumah. Jangan harap buat kat rumah, kan, belum tahu. Sebab tu witir tu jangan kita buat kat rumah, tak jadi. Atau Datuk Ismail Gamus, habiskan witir kat masjid. Pasal witir tu berjemaah setahun sekali. Betul tak betul? Takut ini yang terakhir, tuan-tuan. Allah boleh buat, tuan-tuan. Terbimbang di Hijrah dah cakap hari-hari tu, ya? Setahun sekali, tuan-tuan. Tahun lepas di rumah. Macam mana rasa? Meraung. Ada yang meraung satu hal, ada yang tak buat langsung pun ada. Saya tanya, pakcik kenapa, macam mana tarawih? Tak buat, Ustaz. 30 hari tak buat. Pasal apa? Tak ada orang selawat, dia kata. Orang kampung tak diberitahu boleh sembahyang tarawih di rumah. Orang kampung, kenapa tak sembahyang? Yang tukang selawat tak ada, Ustaz, dia kata. Satu rumah tak ada yang tahu selawat. Tahu, tapi yang nak buat tak ada, Ustaz. Imam pun tak ada. Tapi pakcik tak boleh imam. Nampak? Akhirnya 30 hari yang tahun lepas tu tak buat langsung. Buat apa ni? Makan bubur kacang lah tu. Allah, lepas isyak habis macam tu je. Apalagi sembahyang raya, langsung tak buat, tuan-tuan. Nampak? Pasal apa? Jahil sejahil-jahil. Padahal sembahyang sunat yang pahalanya fardu macam tu pun sepatutnya boleh buat di. Nabi pernah sembahyang di rumah 10 hari yang awal, betul? Contoh. Sebab tu, kenapa Nabi sembahyang di rumah? Nabi takut orang anggap tu sembahyang jadi wajib, padahal sembahyang sunat. Tu kena renung kita. Berlaku, kan, bab tu, bimbang kita. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar tengah malam bulan Ramadan dan sembahyang di masjid. Maka orang-orang yang mengikuti sembahyangnya pada pagi harinya, orang membincangkan hal itu pada orang-orang, sehingga bertambah ramai orang sembahyang pada waktu malam keduanya. Kemudian malam ketiga lebih banyak lagi, dan menantikan sehingga tidak muat masjid. Tetapi Nabi SAW tidak keluar ke masjid sehingga subuh. Dan sesudah sembahyang subuh, Nabi SAW menghadap kepada orang-orang itu dan berkata, sesungguhnya tidak bersembunyi padaku keadaanmu semalam, tetapi saya khawatir kalau diwajibkan atasmu sembahyang malam hingga kamu tidak dapat melakukan. Nabi memang orang akan anggap itu sembahyang wajib. Zaman Nabi kan dapat direct, bukan lelaki dia terus dapat Nabi, kan? Orang tak, Nabi bimbang padahal sembahyang sunat.
Orang yang mengikut ni tak kira dia, ya. Zaman Umar lain, ya. Zaman Umar dia buat juga 30 rakaat, tapi hebat dia bukan satu rakaat tu bukan satu ayat, satu juzuk, tuan-tuan. Boleh buat ini. Tu kita tumbang dulu, betul. Itu imam baca surah Yasin cukuplah rakaat pertama. Apa jadi? Kena umpat imam tu, ya, kena pukul ni, tersilap kena pukul. Tu Aisyah berkata, Nabi SAW selalu menganjurkan supaya sembahyang malam bulan Ramadan tanpa mewajibkan atas mereka sehingga mati Rasulullah SAW. Dan keadaannya semikian pula di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan permulaan Khalifah Umar. Tetapi kemudian Umar radhiyallahu mengumpulkan orang-orang supaya sembahyang jemaah dengan Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tu zaman Umar dah ada imam berjemaah. Nampak? Tu permulaan bila sembahyang tarawih berjemaah. Kita lain. Kita berjemaah. Zaman Nabi dia tarawih tu maksudnya rehat-rehat. 2 rakaat dia relax sekejap. 2 rakaat dia relax sekejap. Lepas ulama tu datang Malaysia, dia tak boleh buat macam tu. Kalau Malaysia buat sembahyang 2 rakaat rehat, 2 rakaat rehat, tinggal siapa? Tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siah. Pasal apa? Itu pengang kita. Itu yang ulama dulu, ulama Arab datang, Yaman datang ni disambungkan dengan selawat. Itu cerita saya. Pasal orang Melayu ni memang suka berselawat. Betul? Pantang sikit berselawat dia, suka, seronok ni. Apalagi berqasidah. Betul? Itu hebatnya. Nak tarik. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya ayah dari Ali bin Abi Talib, Ali bin Talib radhiyallahu berkata, sebenarnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu mengadakan jemaah sembahyang tarawih itu kerana hadis yang dia dengar daripadaku. Mereka bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah hadis itu? Jawab Ali radhiyallahu anhu, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di sekitar Arash ada tempat bernama Hidratul Qudsi dari nur, yakni cahaya. Di situ banyak malaikat yang tidak terhitung banyaknya kecuali Allah sendiri yang mengetahuinya. Mereka beribadat tidak terhenti-henti walau sesaat pun. Maka bila tiba malam Ramadan, mereka minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi dan beribadat bersama anak Adam. Maka turun mereka tiap malam ke bumi untuk sembahyang bersama anak Adam. Maka siapa yang disentuh oleh mereka atau menyentuh mereka, berarti ia telah mendapat bahagia yang tidak akan menderita kesusahan atau celaka untuk selamanya. Nampak? Ramadan ni malaikat berebut ke bawah, tuan-tuan. Turun ke bawah. Termasuk malaikat Jibril. Tu yang turunnya Lailatul Qadar. Nampak? Kita tak payah tunggu. Start je malam Ramadan, kita teruskan ibadat. Ya, Lailatul Qadar mula bila? Mula selepas maghrib saja sampailah besok terbitnya fajar, solat subuh. Jangan kita lepas peluang. Tak banyak ada sampai benda yang minimum, tuan. Saya sikit kawan-kawan share tadi. Bila Ramadan ni minimum kita buat kalau boleh. Bukan banyak sangat, tuan. Minimum. Apa yang diajarkan kita, paling kurang amalkan 10 malam yang akhir Ramadan ni kita amalkan. Antaranya solat maghrib berjemaah. Bukan berat-berat pun, solat maghrib berjemaah. Kemudian solat isyak berjemaah. Nampak? Nak latih kita biar kesan tu terbawa-bawa pada bulan yang lain. Itu sebenarnya itu dia panggil universiti, betul? College dalam Ramadan. Kemudian solat tarawih dan witir bersama imam, selesai ditulis pahala seperti qiyam sepanjang malam maghrib hingga subuh. Allah, tuan-tuan, kita nak qiyam mulai tiap-tiap malam tak terdaya, tuan. Pengsan, betul? Ni pahala. Isyak tu pun terdahsyat. Kalau bukan bulan Ramadan, isyak tu setengah malam qiyam mulai. Subuh berjemaah 1 malam qiyam mulai. Itu pun kita tak terdaya juga. Ni ada peluang, tuan-tuan. Kita bersyukur tahun lepas tak dapat ke masjid, ke surau. Ni Allah bagi rezeki tahun ni. Kemudian solat tahajud walaupun 2 rakaat, minimum 2 rakaat, tuan-tuan. Takkan 2 rakaat, tuan-tuan. Dah berpuluh tahun Ramadan tu, takkan 2 rakaat tahajud, takkan 2 rakaat duha, tuan-tuan. Sayanglah Allah Ta'ala.
Baliklah kepada Allah Ta'ala. Itulah bekal kita nak masuk dalam yang ahad. Itulah bekal kita nak tak lama-lama ni. Tak lama kan. Saya kalau boleh tengok bapak saya tadi, dia pun kata dia tak lama lagi. Tak risau tentang kita. Kita pun tak lama juga. Kita kena renung bab tu pesanan. Solat tahajud, solat subuh berjamaah, pahalanya seperti qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian doa, mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Contoh, Allahumma innaka afwa karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Simple je. Tadi Tok Imam baca. Tak faham, baca Melayu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Engkau menyukai keampunan, maka ampunkanlah. Minta Tuhan ampun. Sama macam kita minta jauhkan api neraka. Betul? Neraka memang kuat kan api dia. Kita minta Allahumma ajirna minan nar. Bukan singgah kan. Lalu pintu neraka. Sebab tu lepas sembahyang kita baca 7 kali. Dalam kitab lama tulis ada 7 pintu neraka sedang standby untuk kita. Nak lari mana tuan-tuan kita? Tu. Kemudian minta lagi, minta doa rezeki Lailatul Qadar. Bukan nak jumpa siapa-siapa kan. Minta malam tu Lailatul Qadar. Kalau terjumpa terserempak kita, memang kita ternampak, tapi terserempak tu maksudnya pahala yang kita sembahyang tadi dikalikan dengan 1000 bulan. Bayangkan. Walaupun dia bujang je, sembahyang berjemaah 1 kali 27 kali pula 1000 bulan. Allah Tuhan. Tu yang bujang. Yang dah kahwin 1 kali 27 kali 70. Mungkin saya kata, Tok Guru saya catat 70 kali ganda. 1 kali 27 kali 70 kali lagi Lailatul Qadar 1000 bulan. Tu kalau kahwin 1. Betul? Betul. Contoh kan saya catat Tok Guru buat. Kalau kahwin 1, bayangkan 2, 3, 4. Kata orang Arab, dia masuk surga terbang tuan. Tu dia kutuk Ustaz Melayu ni sampai kat Mekah tu. Orang Melayu ditanya, isteri berapa? 1. Rumah 3. Kereta 3. Isteri 1. Rugi dia kata. Orang Arab tu pandai cakap Melayu. Besok masuk surga perlahan-perlahan dia kata. Tuan, saya isteri 4 dia kata. Rumah 4. Kereta 4. Besok masuk surga terbang dia kata. Orang Arab tu tu kena renung kita bab tu. Jangan dikira bini orang tu, kira pahala. Nampak? Tu yang kan. Kalau beranilah, kalau tak berani jangan ceritalah. Ustaz pun tak berani, tunggu orang surau ni. Orang surau ni berani, baru ustaz follow. Boleh? Tak berani tak payah cerita. Tu rezeki kita minta dalam Lailatul Qadar. Kemudian baca Quran tuan-tuan. Baca Al-Quran. Jangan tunggu tadarus masjid je. Tunggu tadarus masjid, betul 30 juzuk, habis 20 hari dah habis betul. Dibagi-bagi seorang 1 juzuk, ya. Dia cerita orang, aku dah habis dah 30 juzuk. Padahal dia bagi seorang 1 juzuk, betul. Pahala dia itu lah, tiap-tiap tahun. Rugi tak? Rugi kita. Ya, kita surau-surau, masjid-masjid, rumah kena paling kurang pun 15 juzuk, betul. Allah Tuhan. Tu pahala dia banyak untuk kita personally. Yang cantik lagi kata Ustaz Fazrul, kita tengok satu muka surat, kita ambil satu ayat, kita tengok terjemahan dia, tadabbur. Itu bagi tadabbur. Tak payah tafsir tu. Tadabbur tu maksudnya peringatan Allah Taala. Apa? Mesej Allah kepada saya. Allah tengok kita. Dibacakan. Bila ada mesej satu ayat tu, kita tengok, kita minta contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong pada Allah Taala. Hari-hari kita baca Quran. Itu mesej personally. Lepas tu kita punya tindakan apa? Bila panggil tazakkur, tindakan kita selepas dapat ayat Allah Taala. Tu. Boleh tuan-tuan. Baca, cuba renung. Biar kita ada bab gemetar, biar kita ada rasa bab menangis. Ni Ramadan kena menangis. Susah Ustaz nak menangis, memang keras hati kering. Memang hati kering susah nak menangis, tapi kena buat juga menangis. Kalau tidak, sampai ke mati dipanggil hati kering. Betul. Keras, tak boleh nangis. Macam mana pun. Isteri mati, tak nangis. Kahwin lagi, mati lagi, tak nangis. Nampak? Dia punya kering hati tu. Payah kan? Keras. Hati manusia ni dalam Quran ditulis surah apa? Hati ni lagi keras daripada batu. Batu tu kena air, lekuk tak? Lekuk, pecah batu.
sampai keluar anak matahari, betul. Tapi hati manusia lagi keras daripada batu. Ditulis dalam ayat Al-Quran. Yang seterusnya, minimum dalam Quran baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tadi tu imam baca, betul. Ayat akhir, kalau boleh amalkan tiap-tiap malam nak tidur baca. Yang cantik lagi Al-Muq. Ni saya baca ni Al-Muq tafsiran. Satu buku tafsir dia. Allah tuan. Al-Muq tu kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, nak tidur kita baca, nak menyelamatkan kita besok dalam liang lahat. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebelum tidur tuan, yang dia ni memang confirm tak ada ke neraka tuan. Memang dia pegang kunci surga. Dia akan bangun pegang kunci surga. Dia sendiri tak pernah miss. Dia takkan tidur selagi tak habis baca Al-Muq dengan surah As-Sajdah. Pasal apa? 2 surah ni dia cerita pasal surga 2-3 ayat dia. Yang lain cerita pasal neraka. Tu nak mengingatkan kematian kita. Tolong tuan-tuan. Tu kalau tengok terjemahan ni memang hebat. Kemudian bila berpuasa ni baca paling kurang antaranya Al-Zalzalah, Al-Kafirun 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Takkan tak boleh tuan. Surah pendek je. Tu. Kemudian 10 malam yang akhir ni semoga kita dapat direzekikan Lailatul Qadar. Tu. Jangan miss. Itu je paling minimum tuan-tuan. Tak payah banyak-banyak. Tu. Boleh tuan-tuan. Jangan kita kalau boleh tutuplah TV. Tengok berita tak apa. Yang lain-lain tu movie, drama, handphone, YouTube tu stoplah 10 hari ni. Tak pernah pun terdengar orang Kasawari, apartmen Kasawari ni mati mengejut, tak dapat tengok movie, tak dapat tengok TV. Ada tak pernah dengar sejarah? Tak pernah. Kemungkinan kombit jantung, tu pernah. Tapi tak pernah tengok TV 10 hari yang akhir ni Ramadan, tak pernah lagi dalam sejarah. Betul? Stop TV, stop movie. Cukuplah. Kita baliklah kepada Allah SWT. Panjang lagi tuan-tuan nak cerita Ramadan. Takkan tukut malam ni kita cuba yang terbaik untuk 10 yang akhir ni. Mudah-mudahan kita dapat masuk ikut pintu syurga yang dipanggil pintu Ar-Rayyan, special untuk orang berpuasa. Kemudian kita dapat berjumpa Rasulullah, dapat berjumpa Nabi-Nabi Allah besok di sana. Mudah-mudahan kita ke syurga kita di sana. Boleh tuan-tuan? Saya ucapkan ribuan terima kasih. Tuan-tuan John mohon bantu kami dalam sembahyang hajat tadi. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah pada saya, minta aminkan doa saya ni. Bukan bapa saya sakit. Yang satu lagi cerita di Turki, anak-anak kami 3 orang Turki sedang lockdown. Dah 3 hari dah. Memang tak boleh keluar, tak boleh masuk. Turki lockdown terus. 4.7 juta di sana. Kita baru 400,000. Dia dah 4.7 juta. Tapi yang recover pun dekat 3.9 juta. Tapi dia masih lagi manageable lagi. Kita mohon anak kami itu biar cepat habis lah. Memang tak raya tahun ni dia kata. Terus kelas on terus. Budak Turki balik, budak tinggal budak muhajir. Mudah-mudahan budak Malaysia dengan budak Indonesia tinggal belajar di asrama. Yang lain balik. Tapi kelas on terus. Hari raya pertama baru, kedua baru cuti. Hari pertama on lagi. Kita doakan biar dia cepat balik. Besok dapat datang sini mengajar pula tuan-tuan semua, insya-Allah. Yang terbaik datang daripada Allah Taala, yang lemah saya surah surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iya. Surah Al-Azim. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarrina wa khdi hawalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasrifu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwaillah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antu hamalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa-siapa nak beli kacang untuk raya tak boleh keluar nanti, ada kacang di dalam kereta sekali, kacang raya lah insyaAllah, dan kurma sekali untuk jualan di belakang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.